Adakah kita ditipu tentang The Big Box? Adakah kewujudan The Big Box hanyalah rekaan Yahudi semata-mata? Ataupun benda The Big Box tu memang tak wujud langsung pun? Kalau korang nak tahu, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali Carol harap sangat-sangat dekat korang. Minta tolong jangan kecam Carol sebab ini hanyalah pendapat Carol saja. Carol bukanlah siapa-siapa pun, hanyalah insan yang nak luahkan pendapat dia je guys. Kalau korang nak terima ataupun korang tak nak terima, it's all up to you. Tak ada paksaan langsung. Sebenarnya guys, Carol dah survey dekat eBay. Pada mulanya memang ada niat nak beli The Big Box tu baru-baru ni lah. Sebabnya Carol tengok ramai YouTuber dekat Malaysia and luar negara yang beli The Big Box tu. Aku pun terpengaruh lah nak beli. Mula-mula Carol tengok Prismit punya video yang baru-baru ni, dia asyik kena kacau je kan. Carol pun macam tak puas hati lah. Betul ke sampai macam tu sekali? Carol memang tak percaya sangat mula-mula. That's why lah Carol ada rasa nak beli box tu tau. Tapi sangkaan Carol meleset guys. Rasanya 3 hari lepas kot, bila pusat rawatan Al-Idrus post satu video, diorang pergi halau jin dekat rumah Prismit. Okay. Sini Mik. Asal lagi pula. Duduk sini. Dari situlah baru Carol percaya yang Mik ni memang kena kacau dengan jin. Dan lepas tu niat Carol nak beli box tu pun terbatal. Tak jadi nak beli. Kau gila, aku ada nak bini kot. Tapi guys, persoalannya dekat sini kan, adakah jin yang bercakap dengan Ustaz Syafiq tadi tu memang betul-betul datangnya daripada kotak tu? Kalau korang tengok video tu, jin yang claim datang dari kotak tu tak bercakap langsung. Dia just diam je. Dia angguk dengan giling je. Kenapa Carol cakap macam ni? Okay, kita hold kejap cerita pasal jin. Kejap lagi Carol akan explain. So, mula-mula niat nak beli kotak tu datang sebab Carol yakin benda tu tak ada apa-apa. Benda tu just gimmick je. Bukan susah pun kalau nak buat kotak tu sebiji. Beli satu kotak kayu jenis mahagoni punya kayu dekat kedai hadiah. Lepas tu kau letaklah cawan ke piring ke. Cawan dengan piring tu kau rembat lah mak korang punya cawan dekat dapur tu. Lepas tu korang cabut lah rambut korang sikit. Segumpal letak dalam tu. Lepas tu letaklah telur yang dah busuk 2-3 biji dekat dalam tu. Dah siap. The Big Box versi Carol series. Kau boleh nampak kan? Maksudnya dekat sini, Carol bukan nak cakap orang yang beli The Big Box tu tipu. Tapi apa yang Carol nak sampaikan adalah orang yang jual The Big Box tu, kemungkinan diorang tipu. Orang yang jual tu, kenapa Carol cakap diorang tipu? Sebab nak buat kotak tu nampak seram gila. Senang je guys. Macam apa yang Carol cakap tadi. Okay, sekarang ni apa yang Carol cuba sampaikan lagi adalah siapa yang buat perkataan The Big Box tu. Perkataan The Big Box, perkataan The Big saja memang dah lama dah, sejak tahun 1500 lagi. Yang di mana perkataan The Big tu datangnya daripada bahasa Ibrani. The Big ni dia macam ni Carol cerita dia berdasarkan kepercayaan orang Yahudi guys. The Big tu dia macam roh orang yang dah mati, tapi roh tu sesat. Roh tu kesana kesini tanpa tujuan tau. Contoh orang yang mati tu orang jahat. Roh orang jahat tu akan keluar daripada badan dia. And lepas tu roh tu tak tahu nak pergi mana. Roh tu dia lost. And then lama kelamaan dikatakan roh orang yang mati tadi tu dia akan bertukar kepada menjadi syaitan yang jahat. Bila dia dah jadi syaitan yang jahat, dia akan pergi kacau orang. Dia akan rasuk orang and dia akan kacau hidup orang tu sampailah dia punya matlamat dia tercapai. Contoh dia nak kacau orang tu sampai mati. Sampai matilah orang tu kena kacau. Barulah dia belah. And dia bukan belah gitu je guys. Dia belah, dia pergi cari orang lain pula. Tapi Carol ulang sekali lagi, semua ni adalah kepercayaan orang Yahudi guys. Bukan Carol yang mereka-reka cerita semua ni. So Carol harap korang dah jelas pasal perkataan The Big tu. Okay, kita pergi kepada perkataan The Big Box. So The Big Box tu pula datangnya daripada mana? Okay, first, orang yang pertama menciptakan perkataan The Big Box tu nama dia Kevin Menis. Kevin Menis ni dikatakan berbangsa Yahudi guys. Cerita tentang The Big Box ni pula sejak daripada tahun 2003. Macam mana cerita ni boleh kecoh gila? Okay, macam mana kan? Right, masa tahun 2003 tu Kevin buat satu lelongan dekat eBay. Dia nak jual tapi dia jual dengan cara lelong dekat eBay untuk menjual satu kotak yang dikatakan kotak tu adalah satu jenis barang yang akan membawa nasib malang kepada owner kotak tu nanti. Siapa-siapa yang pegang kotak tu, siapa-siapa yang jadi tuan kotak tu, dia akan mengalami mimpi buruk and macam-macam lagi, kena kacau and so on lah. Macam cerita tu lah. Dekat dalam description item tu pun dia memang tulis sekali dia punya pengalaman dengan kotak tu. Memang penulisan tentang pengalaman yang dialami memang sangat-sangat seram guys. Yang diceritakan pasal dia kena kacau semua tu, dia tulis dekat dalam description dekat
eBay tu. Kevin ni dia adalah seorang penjual barangan antik. Contoh, dia beli barang tu dah lusuh, lepas tu dia akan bawa balik ke kedai and dia akan mencantikkan lagi barang tu. Barang-barang lama lah biasanya. Okay, sekarang ni Carol harap korang masih lagi stay dengan Carol. Sekarang ni kita akan pergi dekat apa yang ditulis oleh Kevin dekat dia punya description item masa dia nak jual di big box tu. Kat situ. Tapi dekat description tu memang ditulis daripada start dia beli sampai daripada apa yang berlaku dekat dia. So Carol just ceritakan je apa yang dia tulis. Pada tahun 2001 dia nak cari barang untuk dijual dekat kedai dia. Jadi dia pergi ke satu lelongan barang-barang antik yang merangkumi ramai peniaga dekat situ lah. Dia dah pusing-pusing dekat situ and finally dia jumpa satu mesin jahit yang terpakai. And dekat atas mesin tu ada di big box tu sekali. Ada certain orang cakap dia jumpa di big box tu dekat dalam laci mesin jahit. And ada certain orang cakap kotak tu memang ada dekat atas mesin jahit. Tapi jawapan yang paling relevan adalah kotak tu dekat atas mesin jahit. Sebab laci mesin jahit kecil guys, kotak tu besar, tak muat guys. Okay, kita sambung balik. Tapi dia tak fikir apa-apa. Dia ingatkan di big box tu hanya tumpang letak je dekat atas mesin jahit tu. So dia cakap dengan owner mesin jahit tu, dia nak beli benda tu, dah settle bayaran semua, dia nak bawa balik barang tu and mesin tu dah siap-siap letak dekat luar kedai. Suddenly dia pelik, kotak tu masih ada lagi dekat atas mesin tu. Dia tanya dekat owner, kenapa kotak ni boleh ada dekat atas ni lagi? Saya tak beli pun kotak tu, saya hanya beli mesin jahit ni je. Lepas tu owner tu cakap balik dekat dia, apa yang awak bayar tadi, harga siap semua sekali dengan kotak yang ada dekat atas tu. Kira satu set lah, benda tu atas bawah kan. Kira satu set. So Kevin tanya dia, ni kotak apa ni? Owner tu pun terangkanlah dekat dia, kotak ni hasil daripada peninggalan nenek dia yang dah meninggal dunia pada usia 103 tahun. Nenek dia tu tukang jahit and then kira mesin jahit tu nenek dia punya and kotak tu pun nenek dia punya. Lepas tu dia cerita lagi, nenek dia tu pernah kena hantar dekat kamp Nazi masa tu Perang Dunia Kedua. Masa dekat kamp Nazi tu diorang diseksa dengan teruk guys. Satu family nenek tu kena bunuh, tapi hanya nenek tu je yang dapat survive dari dibunuh. And then nenek dia dapat larikan diri ke Sepanyol. So masa dekat Sepanyol lah dia dapat kotak tu. Oh lupa, nenek dia berbangsa Yahudi yang tinggal dekat Poland. And then Kevin cakap dekat dia tak nak kotak ni sebab kemungkinan ada sentimental value yang tersimpan dekat dalam kotak tu. And dia hulurkan balik dekat owner tu. Owner tu cucu dia tau, cucu perempuan. Lepas tu owner tu cakap dia tak nak kotak tu. Macam mana nak ada sentimental value tu kalau nenek dia sendiri yang tak bagi nak buka kotak ni? So guys, korang faham buat masa ni? Maksudnya nenek owner kotak ni dah pesan dekat dia jangan siapa-siapa yang berani untuk buka kotak ni. Masa tu tiba-tiba Kevin teringat birthday mak dia yang dah nak dekat tu. Lepas tu dia tengok kotak tu, dia terfikir bentuk kotak ni memang buruk, tapi kalau dia varnish balik, dia cantikkan balik, memang cantik cerita dia. So plan dia, kotak ni nanti dia nak cantikkan balik, lepas tu dia akan bagi hadiah birthday dekat mak dia. So jadi dia setujulah dengan owner barang tu, dia nak ambil kotak tu sekali dengan mesin tu sekali bawa balik. So semua barang-barang tu dia angkut, dia pergi bawa balik and pada keesokan harinya barulah dia letak dekat basement kedai dia. Masa dia tengah susun barang, dia terbuka kotak tu. But at that time memang tak ada apa-apa lagi yang berlaku. Dia kata ada bau kencing kucing and bau bunga jasmin. Bau bunga jasmin. Bunga jasmin dalam bahasa Melayu apa Melati kalau tak silap And tak lama lepas tu dia tutup balik kotak tu and dia biarkan je kotak tu dekat basement. Cara nak buka kotak tu dia kena tarik laci bawah tu and dia akan, yang atas tu dia akan terbuka. Lepas tu dia terus keluar kedai sebab dia ada hal lah, sebab dia ada urusan dekat luar. Tapi guys, yang ada dekat kedai dia masa tu dia punya pekerja perempuan seorang je. Masa Kevin tengah drive, suddenly tiba-tiba ada dapat panggilan daripada pekerja dia yang dekat kedai tadi tu, yang di mana pekerja dia ingat kedai orang kena masuk perompak sebab pekerja orang tu ada dengar bunyi kaca pecah and barang jatuh dekat basement. So si Kevin ni pun suruhlah pekerja dia tu untuk keluar daripada kedai. Pekerja dia cakap, macam mana aku nak keluar, semua pintu kena kunci. Sambil nangis-nangis, takut je kalau aku pun takut juga kan. Lepas tu Kevin pun cakap, tak apa, kau cuba call polis. Pop, tiba-tiba handphone pula mati guys. Kevin pun apa lagi, dia terus patah balik pergi kedai dia. Dia risau dekat dia punya pekerja tu sebenarnya. Sampai je dekat kedai, dia terus rempur pintu, pam sebab kunci yang dia rempur boleh terbuka. Dia tengok pekerja dia dah terbaring ketakutan dekat penjuru kedai. Kau okey tak? Pekerja dia tengah nangis, diam, dia tak nak jawab. So si Kevin ni beranikan diri dia untuk turun ke basement kedai. And masa dia turun tu, semua lampu yang ada dekat bawah terpadam. Mentol kaca pecah, macam-macam lagi lah, bunyi tu bunyi ni, sampai barang-barang semua jatuh. Okay, kita pause dulu cerita ni. Sampai dekat sini, apa yang Kevin cuba sampaikan tu, dia punya cerita tu nampak real kan. Emang serius, macam cerita yang tak dibuat-buat. Tapi sebenarnya guys, rupa-rupanya kita semua kena tipu dengan Kevin Menis guys. Supaya Kero cakap dengan korang, masa Kero baca cerita dia, masa Kero tengok dia punya dokumentari dia, memang real gila kan. Sampailah Kero dapat tahu semua tentang The Big Box hanyalah rekaan fantasi Kevin Menis.
Kalau kita search dekat Google, kita type nama dia Kevin Menis, korang akan nampak film actor, pelakon guys. Dia ada berlakon dalam beberapa filem daripada tahun 1981 lagi. Tapi dia pelakon yang tak famous sangat. Jadi dia cuba untuk create satu story, untuk buat satu story yang di mana dia tulis story tu, and dia cuba jual story tu dekat eBay dulu. Dia bukan jual story, dia jual barang tu, tapi dia nak story yang dia buat tu viral. Macam media akan datang, surat khabar semua tanya dekat dia, and then benda tu akan diilhamkan menjadi filem, and dia pun boleh kaya. So kita hold jap cerita pasal Kevin. Okay, korang mesti tertanya-tanya, bukan ada lagi 2 orang ke owner dia? Yes, betul, memang ada 2 orang lagi. Yang pertama adalah Yusuf Naiski, and yang kedua adalah Jonas Haxton. Masa Kevin jual dekat eBay tu, pembeli dia yang pertama adalah Yusuf jadi owner 8 bulan je. Lepas tu dia jual balik dekat eBay, lecturer dia pula yang beli, Jonas Haxton, sebab dia nak tahu lebih mendalam pasal box tu. Betul ke memang ada roh yang jaga box ni? Selepas 7 tahun jadi owner box tu, dia keluarkan satu buku yang bertajuk The Big Box. Buku tu memang ada elemen-elemen paranormal yang seram-seram semua, yang menyeramkan. Tapi bila dah sampai dekat penghujung cerita, Jonas Haxton bagi tahu yang cerita di sebalik The Big Box itu adalah satu penipuan. Benda ni bukan Khairul buat cerita, memang ada review daripada beberapa pembaca buku ni yang mengatakan Jonas bagi tahu yang The Big Box adalah satu penipuan guys. Maknanya apa yang Jonas buat create story tu adalah berdasarkan apa yang dia punya fantasy dia. Dan kita cerita balik pasal Kevin tadi. Daripada tahun 2003 sampailah 2012 barulah cerita dia keluar filem yang bertajuk The Possession. Filem ni dikatakan diadaptasi daripada story Kevin dekat eBay tadi tu, and dengan Jonas Haxton punya buku yang rilis pada tahun 2011. Dikatakan banyak scene, banyak adegan-adegan dekat dalam filem sama dengan apa yang diorang ceritakan tu. Tapi masalahnya team production tak ada langsung bayar apa-apa dekat Kevin and Jonas. Dalam kau tak bayar, lepas tu diorang tak kreditkan langsung nama Kevin dengan Jonas tu. Yang dia pergi kreditkan namanya seorang penulis surat khabar yang bernama Leslie. Leslie ni memang ada tulis artikel pasal kisah Kevin dekat dalam surat khabar, tapi artikel tu pun pendek je. So Kevin dengan Jonas bincang lah, diorang rasa diorang nak tuntut diorang punya hak kan, diorang punya liability benda lah, loyalty. Diorang kena pergi minta duit sikit dekat team production tu. Khairul tak pasti berapa banyak yang diorang dapat daripada company production tu, tapi apa yang pasti, mesti Kevin tak dapat banyak. Kevin dia takkan dapat banyak punya. Sebab apa tau? Sebab pada tahun 2015 Kevin dia macam mengamuk tau. Dia macam tak puas hati. Dalam pada dia tak puas hati tu, dia pergi bagi tahu cerita sebenarnya dekat dalam Facebook, dekat dalam satu Facebook page yang bernama Hound Me. Betul sebut. Rupanya cerita pasal DB Box tu adalah rekaan cerita dia semata-mata, bukanlah kisah benar. Dia betting, dia akan tulis nama yang, dia akan tatukan nama orang yang boleh bagi dia bukti DB Box tu betul-betul wujud. And then dia akan bagi 100,000 kalau orang tu dapat buktikan DB Box tu memang wujud. Sampai macam tu sekali guys. Maknanya memang betul dia kencing kita. And ada lagi satu, dekat poster filem tu ada tulis based on true story. Tapi ada beberapa orang yang tak puas hati pasal tu. Orang call Motion Pictures. Orang tanya, betul ke kalau ada caption based on true story itu memang betul-betul kisah benar? Pak wakil daripada Motion Pictures tak semestinya. Itu adalah hanya untuk commercial use only. So dekat sini kita nampak yang based on true story itu hanyalah sebagai salah satu marketing strategi untuk menarik minat penonton, untuk menarik minat kita semua untuk tengok cerita tu. Bila ada based on true story, nampak gempak lah. Cerita ni memang betul-betul pernah terjadi lah geng, cuma dia filmkan balik je. Bunyi dia macam gempak lah kan. Jadi guys, korang nampak kat sini, terbuktilah pasal The Big Box itu tipu. Terpulang dekat korang semua nak percaya ataupun tak. Apa yang Khairul jelaskan ni, dia punya evidence hanya 80% to 90% saja. Yang lebih tu Khairul tak dapat nak bagi, sebab full background pasal Kevin Menis susah gila nak cari guys. And cerita ni pun dia ada versi dia terlampau banyak guys. Sebab apa? Sebab dah nama pun rekaan cerita kan, benda tu berubah-ubah. Kalau cerita tu betul, satu je cerita dia. Okay, kita berbalik pada cerita Prismate tadi tu. Persoalannya, adakah jin yang klaim diri dia datang daripada kotak The Big Box? Memang betul-betul jin tu duduk dalam tu? Memang asal dia dekat dalam tu? Apa yang korang rasa? Kalau The Big Box tu memang tak wujud, jin tu daripada mana? Jawapan yang Khairul boleh bagi adalah jin memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia dengan tipu helah mereka. So Khairul rasa korang semua boleh fikir sendiri kot. Tak nak cerita panjang-panjang, takut nanti ada yang salah faham, habis aku viral pisang. Tapi guys, ada dalam pada tu juga, tak mustahil juga kalau jin tu datangnya daripada kotak tu. This is just my opinion saja yang kita nampak. Yang penting The Big tu penipu lah. Cerita rekaan Yahudi mabuk tu.
Until next time, see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.